dululah. Boleh siapa-siapa? Uying pun boleh, Wencelas pun boleh, Atirah pun boleh dulu, Nicholas pun boleh. Panas. Mana nak buka aircon? Biar berpeluh sikit badan. Atirah, share dulu Atirah. Atirah. Okey. Okey. Awal siap awal lah dahulu. Siapa yang lambat-lambat tu lambatlah kerja dia. Kalau saya suka awal. Tak payah nak pening kepala. Salah tak ada masalah Jangan takut Awak belajar dengan saya, jangan takut benda yang bernama salah. Pasti tak kisah pun buat salah, kita boleh perbetulkan setiap apa yang salah tu jadi betul. Okay, kita mulakan dengan Atirah. Lepas ni, yang kedua. Siapa-siapa yang dah ada PowerPoint tu boleh terus macam Pak Emerald. Dia orang tak tunggu pun. Dia orang lebih cepat nak dulu. Okay, Atirah dulu. Set Atirah. Alright. Dengar ke cikgu? Dengar sayang. Okey. Hai dan Assalamualaikum kepada Cikgu Rosni dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan latihan novel di sebalik Dinara. Soalan 7. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan konflik yang dihadapi oleh watak utamanya. Berdasarkan novel di sebalik Dinara karya Dayang Nur, watak utama dalam novel ini ialah Farisha. Farisha mendapat tahu abangnya Azrai mengalami masalah jantung. Dia juga amat tertekan apabila mengetahui dia anak angkat sehingga tidak dapat meneruskan sesi berhubung dengan Carl kerana dia akhirnya pengsan akibat tekanan darah yang sangat tinggi. Selain itu, konflik juga berlaku semasa dia berada di hospital apabila dia didatangi oleh orang suruhan Medina atau Marilyn untuk meminta swol yang ada dalam otak Farisha. Farisha juga terkejut apabila dia mendapat tahu dia anak tidak sah taraf. Akhir sekali, konflik terhadap Farisha juga terjadi apabila dia mendapat tahu bahawa ibunya, Medina atau Marilyn pernah hendak membunuhnya. Farisha jatuh sakit setelah menjalani 3 kali sesi pemindahan maklumat tersebut sebelum maklumat sepenuhnya diperoleh daripada Carl. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Atirah. Sekarang kita lihat apa yang dah dikongsi oleh Atirah dengan kita berkenaan dengan tajuk konflik konflik. Okey, saya ulang, konflik dalam novel di sebalik Dinara. Okey, kita perhatikan. Tengok slide Atirah. Ada masalah edit terus Okey. Jadi jawapannya ialah berdasarkan novel di sebalik Dinara karya Dayang Nur, watak utama dalam novel ini ialah Farisha. Okey. Atirah dah jawab, watak utama ialah Farisha. Mesti jawab dulu. Siapa? Farisha. Okey. Jadi Farisha, kita dah tahu Farisha. Atirah bila kita jawab, sebab kita nak jawab soalan. Tengok soalan Atirah. Klik ke soalan. Mic awak tutup. Okey. Konflik yang dihadapi oleh watak utama. Semalam saya kata kunci dalam soalan ni perlu diulang konflik tu, perkataan konflik tu perlu diulang. Okey, pergi kepada jawapan. Okey, jadi sekarang Atirah tolong type semula kat jawapan ni. Konflik sebelum Farisha tu, konflik yang dihadapi. Boleh edit tak? Dapat edit tak?
Siapa cikgu? Siapa? Dari Siapa? Awak catat dengan kertas. Awak catat dalam kertas dulu. Nanti awak tukar, type cantik. Lepas tu share dalam Telegram kelas. Faham? okey. Okay, catat dulu. Jadi, konflik yang dihadapi oleh watak utama Farisha ialah, jawapan dia, soalan dia kena jawab macam tu. Soalan ni jawapannya ialah konflik yang dihadapi, awak type dekat chat pun boleh lah. Okay, saya type kat chat ni. Okay, konflik yang dihadapi oleh watak utama Farisha ialah, baru kita sebut konflik balik. Ialah konflik Farisha. Konflik Farisha mengetahui atau mendapat tahu, mengetahui atau mendapat tahu abangnya Azrai mengalami masalah jantung. Okay. Ini ialah kaedah menjawab. Jadi, sebab kita nak cerita tentang konflik dia mengetahui abangnya mengalami masalah jantung kan. Kita nak jawab soalan ni. Soalan ni. Jadi buktinya ataupun kita kata contohnya, kalau buat slide tu pastikan slide awak boleh diedit Contohnya, Farisha ataupun dia boleh tak kisahlah, dia juga berasa tertekan apabila ni awak pergi kepada yang kedua ni. Awak pergi kepada yang kedua Okay, kita jawab satu dulu. Kita jawab sakit jantung dulu. Okay, contohnya Farisha berasa tertekan apabila mengetahui Azrai. Apabila Azrai memberitahunya yang dia disahkan menghidap sakit jantung. Okay, jawab ni dulu. Sakit jantung ketika makan malam bersama Azrai dan keluarganya. Jadi ini bukti dia. Kalau awak nak katakan konflik yang dihadapi oleh Farisha yang kedua ialah konflik yang dihadapi oleh watak utama Farisha ialah konflik Farisha mengetahui dirinya hanyalah anak angkat kepada keluarga Azrai pun boleh. Ataupun awak nak jadikan dia satu macam ni pun boleh. Tapi konflik yang dihadapi oleh watak utama Farisha ialah konflik Farisha mengetahui abangnya Azrai menghidap sakit jantung dan dia hanyalah anak angkat kepada keluarga tersebut. Keluarga angkat kepada keluarga tersebut. Okey, tengok soalan. Tengok soalan balik. Okey. Dia cuma minta jelaskan konflik Okey, tak apa. Ulang balik kepada soalan. Pergi balik kepada soalan. Okay, dia tak minta sebab Jadi kita dah jawab Jadi konflik yang dihadapi oleh watak utama Farisha ialah konflik Farisha mengetahui abangnya Azrai mengalami masalah jantung atau menghidapi penyakit jantung setelah disahkan oleh doktor pun boleh tambah. Contohnya Farisha berasa tertekan apabila Azrai memberitahunya yang dia disahkan menghidap sakit jantung ketika makan malam bersama Azrai dan keluarganya. Okey, sekarang kita nak jawab konflik. Okey, keadaan ini, saya katakan keadaan ini menyebabkan Farisha, keadaan ini menyebabkan Farisha berasa risau dengan tahap kesihatan abangnya Azrai. Okay, nampak? 3 kali
3 noktah saya jawab. 1, saya katakan konflik. 2, saya bagi contoh. 3, saya katakan mengapa konflik. Sebab bila dia tahu abang dia sakit jantung, maka dia mula berasa risau dengan tahap kesihatan abang dia. Okey, ini yang dikatakan kebat. Kebat ni bila awak menceritakan kenapa dia risau, mengapa dia risau. Okey. Yang pertama, pengetahuan kan. Pengetahuan ialah konflik. Konflik apa yang awak tahu? Okey. Yang kedua, awak menyatakan contoh atau bukti konflik tersebut. Jadi contoh atau bukti konflik tersebut berlaku bila mana Farisha bertandak atau datang untuk makan malam di rumah Azrael. Dan ketika makan malam itulah Azrael menyatakan yang dia disahkan menghidap penyakit jantung. Jadi konflik ni apa yang berlaku kepada Farisha? Jadi keadaan ini menyebabkan Farisha berasa risau dengan tahap kesihatan abangnya Azrael. Okey, dah jawab penggan yang pertama. Ini penggan yang pertama. Baik, yang kedua. Jawapan yang kedua. Slide berikutnya. Okey. Selain itu, konflik juga berlaku semasa dia berada di hospital apabila dia didatangi oleh orang suruhan Medina Madeline untuk memintas wall yang ada dalam otak Farisha. Farisha juga terkejut apabila dia mendapat tahu dia anak tidak sah tahap. Okey, dalam ni dia ada kecamuk sikit. Kecamuk tu maksudnya huru hara. Dia ada kecamuk atau huru hara sikit ataupun jawapannya tidak tertib. Sebab dekat atas ni dia bercerita tentang konflik semasa dia berada di hospital, dia didatangi oleh orang suruhan Medina. Okey, ini tak boleh jadi konflik. Sebab Farisha tak tahu pun. Farisha tidak tahu pun Farid atau Amin, orang suruhan Medina atau Malini datang ke hospital. Jadi kita tak boleh katakan konflik. Sebab dia tak tahu pun kejadian itu berlaku. Tapi yang kedua ini, Farisha juga terkejut apabila dia mendapat tahu dia anak tidak sah taraf. Itu kita terima. Jadi jawapan kita yang kedua, baiki Atikah. Selain itu, konflik. Tengok saya jawab. Saya sebut konflik dulu. Saya itu konflik apabila Farisha, ataupun boleh kata konflik Farisha tu pun tak apa. Apabila pun boleh. Kalau tak nak buang je apabila ni. Konflik Farisha mengetahui dirinya adalah anak tidak sah taraf. Okey, nampak? Ini konflik. Jadi sekarang ada contoh tak Atikah? Ada contoh tak? Tak ada? Tak ada. Cik dah? Okey, contohnya. Contohnya ke buktinya ke misalnya contohnya bab yang keberapa dalam buku yang menyatakan Farisha adalah anak tidak sah taraf. Muka surat berapa? Yang kita bincang-bincang tu muka surat berapa? Buka buku awak semua. Belek-belek buku supaya ingatan kita lebih segar dan bugar. Muka surat berapa? Yang merujuk kepada yang dia adalah anak tidak sah taraf. Muka surat berapa? Bab berapa? Sesiapa? Boleh maklumkan saya. Bab berapa, muka surat berapa yang memaklumkan, membuktikan bahawa Farisha ini adalah anak tidak sah taraf. Bab berapa? Ada sesiapa boleh bagi tahu? Jordan? Mikal? Pres? Huying? Cingguan? Albert? Benedict? Bab 10, cikgu. Bab 10. Okey, lihat bab 10. Okey, lihat bab 10. Muka surat berapa, Benedict? Muka surat berapa? Apalah bunyi arus. Okey, lihat muka surat 171. Muka surat 171 bab 11. Okey,
Contohnya, kalau perhatikan muka surat 171 dekat situ, kalau awak lihat muka surat 171, buktinya atau contohnya, okay, kalau lihat dekat situ, muka surat tu namanya Merlin, wanita Portugal. Azra sudah ingat-ingat lupa butiran wanita itu ayah kandung Isha. Farisha menyandarkan kepalanya ke bahu Azra yang duduk bertenggek di katil. Azra mengelus rambut adiknya dengan lembut. Walaupun cuma adik angkat tetapi dia tetap sayang akan Farisha. Rekodnya tiada di dalam fail itu. Dia tidak pernah mengahwini Merlin, kata Azrai dengan berat hati. Pasti tidak mudah bagi Farisha untuk menerima hakikat bahawa dia anak tidak sah Tarab. Isha diserahkan kepada ibu dan ayah. Isha membesar dalam keluarga Islam. Jadi contohnya Azrai. Azrai memaklumkan Farisha. Memaklumkan Farisha. Bukan memaklumkan, dia beri file. Dalam yang pertama tadi. Penggan yang pertama. Azrai. Tengok yang pertama tadi. Atikah? Bukan kelas awak yang bagi file. Menyerahkan file. Oh, kelas Emerald. Okey, turun balik. Okey. Contohnya Azrai menyerahkan file yang mengandungi maklumat berkenaan ibu Farisha iaitu Merlin, seorang wanita Portugal. Seorang wanita Portugal. Seorang wanita Portugal yang dia nak katakan menjaga hubungan tak juga. Seorang wanita Portugal, dah sampai wanita Portugal, dia melahirkan Farisha hasil dia nak kata hubungan tak hubungan sebab akal ni dia bertepuk sebelah tangan. Dia melahirkan Farisha hasil hubungannya dengan Kal tanpa berkahwin. Okey, itu je. Tanpa berkahwin. Jadi ini contoh. Ini contoh. Okey, ini contoh. Jadi sekarang kita nak katakan, kita nak jawab soalan yang seterusnya. Keadaan ini menyebabkan, sebab konflik kan? Keadaan ini menimbulkan konflik dalam diri Farisha. Farisha kerana ingin mengetahui siapakah ibu dan ayah kandungnya. Ini saja. Jadi ini adalah jawapan kita. Jadi munikan yang ini, buang yang satu ni, pakai satu je. Sebab yang atas ni tak ada kaitan dengan konflik. Sebab dia tak sedar pun kedatangan Farid dan Amin. Okay, next. Okay, akhir sekali konflik Farisha terhadap Farisha juga. Terhadap ni buang, saya tak nak terhadap, tak sedap. Akhir sekali konflik Farisha juga terjadi apabila ditanya dia mendapat tahu bahawa ibunya Merlin pernah hendak membunuhnya. Farisha jatuh sakit. Dia dalam nama tersebut dekat. Okey, yang ni buang. Ini buang, saya tak nak. Okey, ini saya tak nak. Jadi pakai dua je. Okey. Pakai dua saja, yang itu saya tak nak. Jadi munikan lagi lah. Okey, Atikah munikan, selepas awak munikan, share terus kepada kelas awak. Hari ini juga share dalam grup 4 Sapphire. Okey? Okey. Okey, jika sudah kita minta pembentangan yang kedua. Terima kasih Atikah.
komitmen awak, tanggungjawab awak dah selesaikan. Jadi kita minta pelajar yang lain pula. Sila share maklumat. Kita akan bincang kalau tak betul. Kita akan munikan jika tak tepat. Supaya muni, kita boleh kongsi semua maklumat secara bersama. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar 4 Sepaya. Jangan takut salah, jangan takut silap. Belajar mesti ada salah, ada silap baru belajar. Okay, nextnya. Cikgu, boleh saya bentang? Tak ada masalah, silakan. Saya suka lagi pelajar-pelajar yang lebih advance ni. Okay, Huying, silakan Huying. Okay, tanda terus awak Huying. Okay. Soalan kebat semua ni soalan-soalan kebat. Inilah soalan-soalan untuk awak SPM tahun ni. Tak adalah nak tanya awak nyatakan pewatakan, tak ada. Tema tak ada. Selamat pagi kepada Cikgu Rosni dan rakan-rakan sekalian. Soalan yang saya pilih adalah nombor 16. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan sebab-sebab sesebuah peristiwa itu tidak wajar dicontohi oleh pembaca. Jawapan saya ialah, novel yang saya kaji ialah novel Di Sebalik Dinara, karya Dayang Noor. Peristiwa itu yang tidak wajar dicontohi oleh pembaca ialah peristiwa Karl menyeksa isterinya, Rusmina, kemudian menjadikan Rusmina cyborg yang diberi nama baharu, yaitu Alia. Contohnya, Karl menyeksa Rusmina sehingga cacat, kerana Rusmina enggan meninggalkan agama. Selepas itu, Karl menjadikan Rusmina cyborg serta memadamkan ingatannya. Sebab peristiwa itu tidak wajar dicontohi oleh pembaca ialah sebab tindakan ini kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, peristiwa Medina berdendam terhadap Karl kerana Karl pernah mensabotagenya. Tidak wajar dicontohi oleh pembaca. Contohnya, Medina berusaha mencari dan menculik Farisha agar usaha Karl untuk menyelamatkan sistem Dinara dengan bantuan Farisha gagal. Medina terlalu taksub untuk membuktikan kehebatannya dalam ciptaan sains sehingga melupakan aspek kemanusiaan. Sebab peristiwa itu tidak wajar dicontohi oleh pembaca ialah sebab perasaan dendam ibarat api yang membakar sifat baik dalam diri Medina sehingga sanggup menghancurkan hidup orang lain. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, Tahniah. Inilah yang kita nak. Daripada 6 markah ni saya bagi awak 5 markah. Kenapa 5? Sebab ada kesalahan dari segi bahasa. Boleh edit terus, Huying? Boleh. Edit? Boleh, okay, kita edit. Okey, besarkan sikit supaya saya boleh nampak. Kalau edit Okay, ini... tak apa. Okey, saya boleh nampak. Peristiwa itu buang. Peristiwa itu buang. Itu buang. Perkataan itu. Sebab dia mengganggu. Peristiwa yang tidak wajar dicontohi oleh pembaca adalah peristiwa Karl menyeksa. Okey, yang lain okey, itu je. Ya. Kalau awak buang benda lain, okey, besarkan sekarang. Besarkan. Okey, ini contoh yang betul. Langkah yang pertama, perkenalkan novel awak. Sebab kita ni seluruh Malaysia, nama je Malaysia, seluruh Malaysia. Tapi di Malaysia ni ada 4 buah novel mengikut zon-zon masing-masing. Dan kita, Sarawak, Sabah, Johor, Melaka kalau tak silap saya, dan juga Kuala Lumpur kalau tak silap jugalah, adalah empunya novel ini. Jadi kita kena nyatakan apakah novel kita. Jadi novel kita lah Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor. Okey, jawab kepada kehendak soalan. Peristiwa. Okey, peristiwa yang tidak wajar. Okey, itu tu sebab dia nak bagi awak rujuk kepada peristiwa. Jadi bila kita jawab jangan pakai itu juga. Jadi peristiwa yang tidak wajar dicontohi. Okey, jelas diperkatakan oleh Huyi. Peristiwa Karl menyeksa isterinya, Rusmina atau Alia menjadi cyborg. Jelas. Okey, contoh. Bila contoh peristiwa ini berlaku juga dinyatakan secara komprehensif dekat situ. Okey, kemudian sebab Huying nyatakan mengapa tak boleh dicontohi. Tak ada sikap kemanusiaan dan juga berlaku kejam terhadap individu yang lain. Jadi benda ini tidak baik, negatif. Kita tak mahu. Jelas 3 markah kat situ. Kalau dulu markahnya ialah 8 8. Awak akan dapat automatik kalau macam ni terus kepada 4 markah. Tapi sekarang dia 4
2 markah bahasa, jadi 2 automatic awak dah dapat 3 markah kat sini. Okey, selain itu, next slide. Okey, yang ini peristiwa Medina berdendam dengan Kal. Kenapa peristiwa berdendam ni tak elok? Okey, apa rentetan Medina berdendam dengan Kal? Apa kisah? Apa kejadian Medina nak berdendam dengan Kal? Tak ada gila-gila Medina nak dendam dengan Kal kalau tak ada sebab Jadi contoh ini adalah bukti. Contoh ini adalah tamsilan kita. Maka kita nyatakan contoh, bukti, evidence dekat situ dah dinyatakan. Sebab berkenaan dengan sistem dinara. Jadi sebab peristiwa ini tidak wajar dicontohi, tak baik diikut sebab dia ibarat kita membakar api. Okay? Dendam ni ibarat api amarah ini boleh menyebabkan banyak benda-benda yang menyebabkan perkara-perkara yang negatif. Okey, sudah dinyatakan Huying dengan jelas. Jadi tahniah, selepas diperbetulkan kesalahan tadi, maka layak dapat 6/6 markah. Hantar jawapan awak ini dalam Telegram sekarang untuk kawan-kawan awak nanti untuk buat latihan dan juga scrub masing-masing. Okey, tahniah, terima kasih Huying. Kita minta yang lain pula sekarang. Tahniah. Cikgu saya. Ya, dipersilakan dengan penuh hormat dan takzim. Nicholas. Yang sudah saya dah tanda dengan tanda kat tangan dengan tik kat situ dalam Telegram kelas. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan saya. Saya Nicholson dan soalan yang saya pilih ialah soalan 8 berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Jelaskan sebab-sebab pengakhiran cerita tersebut menarik. Novel yang saya kaji adalah Di Sebalik Dinara, karya Dayang Noh. Novel tersebut mempunyai beberapa sebab pengakhiran cerita tersebut menarik. Sebab pertama pengakhiran cerita tersebut menarik adalah pengakhiran novel ini tidak lengkap. Hal ini Nicholas, share kita awak punya slide. Awak tak share slide. Awak share soalan je. Okay. Oh, okey. Novel yang saya kaji adalah Di Sebalik Dinara, karya Dayang Noh. Novel tersebut mempunyai beberapa sebab pengakhiran cerita tersebut menarik. Sebab pertama pengakhiran cerita tersebut menarik adalah pengakhiran novel ini tidak lengkap. Hal ini untuk membuat pembaca menggunakan imajinasi diri demi membayangkan susulan cerita itu. Contohnya, Syida dirasuk oleh Carl pada pengakhiran novel. Selain itu, sebab kedua pengakhiran cerita tersebut menarik ialah cerita yang berliku-liku. Dalam novel ini, Syida tiba-tiba dirasuk oleh Carl. Akhir sekali, sebab dahil pengakhiran cerita tersebut merupakan banyak bayang-bayang telah ditendakan. Dalam pengakhiran cerita tersebut, novel telah mengumumkan identiti Medina dan ibu bapa Farisa. Ini semua saya dan sekian, terima kasih. Okey, kita lihat. Okey, slide yang pertama slide yang pertama. Kita nak tengok soalan dulu. Okey. Jelaskan sebab-sebab pengakhiran cerita tersebut menarik. Maksudnya peleraian pengakhiran ni ialah bahagian peleraian yang menarik. Okey, peleraian yang menarik. Okey, apa sebab peleraian novel ini menarik? Okey, lihat teks jawapan. Lihat teks jawapan. Novel yang saya kaji adalah Di Sebalik Dinara. Kaji ialah sebab kata nama ialah Di Sebalik Dinara karya Dayang Noh. Novel tersebut mempunyai beberapa sebab pengakhiran cerita tersebut menarik. Okey, sekarang kita tengok. Okey, bila kita jawab soalan seperti ini, langkah yang pertama ialah kita nyatakan dahulu
bahagian pengakhiran cerita yang menarik tu. Jadi, saya baca dulu jangan perbetulkan dulu. Sebab pertama pada cerita tersebut menarik adalah pengakhiran novel ini tidak lengkap. Hal ini untuk membuat pembaca menggunakan imajinasi sendiri demi membayangkan susulan cerita itu. Contohnya Syida dirasuk. Okey, saya dah dapat dah. Awak punya story, awak punya peristiwa yang menarik ialah peristiwa Syida dirasuk oleh Karl pada perakhiran novel. Okey, apakah peristiwa itu, Nicholas? Peristiwa apa tu? Awak kata peristiwa Syida dirasuk oleh Karl. Apakah peristiwa itu? Dia tak boleh ikut suka-suka kita. Syida dirasuk oleh Karl. Tapi apakah peristiwa itu? Tengok balik bab 14. Tengok balik bab 14. Peristiwa apa yang berlaku kat situ? Kalau kita lihat bab 14 muka surat 227 tu peristiwa yang awak nak cerita dekat sini ialah sekarang awak ubah. Pengakhiran cerita, type sekarang, boleh edit kan? Pengakhiran cerita yang menarik ialah peristiwa Syida mengajak Farisha untuk kembali ke Soap Lab. Menyelamatkan Dinara. Okey. Sekarang awak buang yang semua kat atas tu. Buang kat atas tu. Okey. Contohnya selepas upacara menabur Abu Mayat Karl, menabur. Selepas upacara menabur Abu Mayat Karl di Selat Melaka. Karl, Syida telah menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Karl. Syida juga berfalsafah. F-A-L. Syida juga F-A-L-S-A. U tu dekat L. Falsafah seperti Karl. Okey, noktah. Dari dua bukti bukti. Baru kita jawab peristiwa ini menarik kerana. Pengakhiran cerita ini menarik kerana. Tak tarik ke atas. Dia punya kotak tu tolak ke atas. Kotak dia tu yang ada garis tu tarik ke atas. Satu, kita bagi peristiwa yang menarik. Yang kedua, kita bagi bukti. Sekarang yang ketiga kita nak jawab sebab pengakhiran cerita ini menarik. Dapat tak?
Kotak tu, tarik. Yes. Pengakhiran cerita ini menarik kerana. Baru letak jawapan awak tadi. Okay. Pengakhiran cerita ini menarik kerana. Apa tadi? Menarik kerana apa? Apa jawapan awak tadi? Kerana awak kata apa tadi? Kerana pembaca tertanya-tanya. Tadi awak kata kan? Kerana pembaca tertanya-tanya. Kerana pembaca tertanya-tanya. Tertanya-tanya. Adakah Carl sebenarnya sudah mati atau sebaliknya? Okay, kita lihat yang kedua. Okay, selesai 3 dia mesti mula dengan peristiwa dulu. Lepas peristiwa contoh, lepas tu baru kita jawab soalan dia. Okay? Dia kena ikut macam tu lah. Dia punya skema. Okay, yang kedua. Selain itu, sebab kedua pengakhiran cerita tersebut menarik adalah cerita yang berliku-liku dalam novel ini. Syida tiba-tiba dirasuk oleh Carl. Ini pengulangan ni. Pengulangan yang pertama tadi. Okay. Yang ni sebab takrif pengakhiran cerita tersebut merupakan banyak bayang-bayang telah didedahkan. Dalam cerita tersebut, novel telah mengumumkan identiti Medina dan ibu Farisha. Okay. Ini bukan pengakhiran cerita. Okay. Ni semua buang. Nanti semua buang. Kita guna selain itu. Kita ambil selain itu. Peristiwa. Kalau kita lihat pengakhiran cerita ni bermula dari bab 14 Makluman bab 14 adalah pengakhiran cerita. Jadi selain itu peristiwa Farisha. Peristiwa Farisha berjumpa dengan Carl. Okay, peristiwa Farisha berjumpa dengan Carl. Buat kali yang pertama. Carl buat BUAT, buat kali yang pertama dan terakhir. Okay. Contohnya. Farisha berasa hibah kerana H tu buang. Berasa hibah kerana H buang. Hibah tu HIBA. H tu buang. Kalau hibah tu dia jadi harta agihan. Hibah. Hibah ialah pilu Farisha berasa hibah kerana dia menghadap seorang insan yang sepatutnya dia panggil ayah. Namun lelaki itu terbaring di atas katil. Okay, ini peristiwa. Okay, peristiwa Farisha berjumpa Carl buat kali pertama dan terakhir. Contoh Farisha berasa hibah kerana dia menghadap seorang insan yang sepatutnya dia panggil ayah. Namun lelaki itu terbaring di atas katil. Okay, menunggu ataupun di atas katil dalam menunggu dalam keadaan tukar di atas katil dalam keadaan nazak. Nazak maksudnya nak mati. Komputer saya pula nak mati. Okay, dalam keadaan nazak. Okay, dalam keadaan nazak. N-A-Z-A-K. Nazak. N-A-Z-A-K. Dalam keadaan nazak. Okay. Jadi, sama juga. Ambil yang tadi yang dekat atas. Kita punya kata kunci soalan. Apa kata kunci soalan tadi? Tengok balik slide yang pertama. Pengakhiran cerita ini menarik kerana seorang anak tidak sah taraf
T-A-R-A-F, taraf. Taraf, T-A-R-A-F, taraf. Tetap memaafkan. Tetap memaafkan kesalahan bapanya. Memaafkan kesalahan bapanya yang pernah menyiksa dirinya. Okay. Ataupun awak boleh letak secara komprehensif atau terperinci yang pernah menanam implan ke apa ke, terpulang pada awak lah. Okey. Cantik kan? Dah 2 cantik kan? Okey, yang akhir sekali tu buang. Nanti awak fikirkan sendiri. Kalau tak nak 2 je dulu. Okey. Bapa yang pernah menyeksa. M-E-N-Y-E-K-S-A. H buang. H buang. M-E-N-Y-E-K. H tu buang. Buang H dulu. Okey, menyeksa. H buang. M-E-N-Y-E-K-S-A. Menyeksa. K tadi betul. Okey, menyeksa dirinya. Okey. Kalau nak tambah pun boleh dengan menanam implan dan chip. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, akhir sekali tu buang. Tak, kita nak bagi kawan-kawan yang lain juga bentang. Okey. Okey. Buang. Buang je. Okey. Dah, buang. Okey, jadi kita ada 2 jawapan mengapa pengakhiran cerita itu menarik. Ingat, kalau pengakhiran cerita, awak hanya boleh ambil dalam bab 14 sahaja. Memang betul-betul akhir. Awak tak boleh ambil 13, 12, 11, 10, 9, tak boleh. Kalau akhir-akhir lah. Cuma boleh yang ada dekat dalam ni. Cuma boleh yang ada dekat dalam bab 14 sahaja. Jangan pergi ke bab-bab lain. Sebab ini ialah pengakhiran cerita. Jadi kita dah ada 2 sekarang. Jadi Nicholas boleh share dalam Telegram kelas untuk wujudkan kawan-kawan. Okey, terima kasih Nicholas, tahniah. Okey, seterusnya kita minta seorang lagi. Kita dah ada Hu Ying, kita sudah ada Atiras, kita sudah ada Nicholas, sudah ada 3 slide. Dan kita minta slide yang terakhir. Saya Belum juga. habis kita sambung. Silakan. Terima kasih Wencelas. Dapat nampak kah? Boleh sengitkan awak punya telefon tu. Kalau sengitkan dia lebih jelas. Melintang. Bukan menegak. Dah? Okey, cantik. Silakan. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan soalan 3. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan 2 peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati. Novel yang saya kaji ialah Di Sebalik Dinara, karya Dayang Noh. Peristiwa pertama yang menimbulkan perasaan simpati ialah peristiwa Farisha mengetahui bahawa dirinya hanyalah anak angkat. Buktinya, selepas 26 tahun menjadi anggota keluarga Azrai, Azrai memberitahu Farisha bahawa dia sebenarnya hanyalah anak angkat kepada keluarga Azrai. Pada malam itu, Farisha tidak dapat melelapkan matanya kerana menangis memikirkan hal tersebut. Peristiwa ini akan menimbulkan perasaan simpati kerana amat sukar untuk dirinya menerima kenyataan tersebut. Selain itu, peristiwa kedua yang menimbulkan perasaan simpati ialah peristiwa Azrai memberitahu Farisha bahawa doktor telah mengesahkannya mempunyai masalah jantung. Contohnya, pada malam ketika Farisha berada di rumah Azrai, Azrai memberitahu Farisha bahawa dirinya menghidap penyakit jantung. Peristiwa ini telah menyebabkan Farisha menangis teresak-esak. Peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kerana Farisha sangat bimbang dan mengambil berat akan kesihatan abangnya, Azrai. Habis? Habis. Okey. Boleh edit tak ni? Boleh. Okey. Kita edit 1-2 perkataan yang kita tak nak ya. Peristiwa ini akan. Buang perkataan akan.
Penggan yang pertama, peristiwa ini akan, buang saja akan tu. Jadi peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kerana amat suka untuk dirinya. Itu je. Okey, akan tu buang. Alright, cantik. Okey, kalau awak lihat yang Wenceslao buat ni sama dengan Hu Ying tadi ya, dia mengikut tertib. Dia mengikut tertib sama macam yang dibuat Hu Ying. Peristiwa dulu, selepas peristiwa dia masukkan bukti atau contoh, kemudian dia jawab kepada kehendak soalan, kenapa atau mengapa menimbulkan perasaan simpati. Yang pertama, suka untuk dirinya menerima kenyataan. Dah terjawab. Okey, perenggan yang kedua dinyatakan peristiwa, kemudian dinyatakan contoh, bukti, tamsil, misal kepada peristiwa tersebut. Kemudian dia jawab mengapa dan mengapa ialah peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati kerana Farisa bimbang dan mengambil berat tentang kesihatan abangnya Azrai. Nampak tak? Kaedah menjawab. Peristiwa, bukti, nyatakan alasan awak. Sebab alasan inilah yang menjadikan soalan ini kebat. Sebab alasan ini kena lahir daripada pemikiran awak sendiri. Peristiwa dalam buku yang awak baca. Buktinya awak membaca buku. Sebab itu dia ada peristiwa. Jadi peristiwa ni kita tak boleh gubah sesuka hati kita. Kita tak boleh buat apa-apa yang kita suka. Jadi bila kita nak letak peristiwa ni, kenalah kita merujuk kepada yang saya dah bagi awak garis-garis. Sebab tu saya suruh awak garis kan. Ada banyak kan. Jadi peristiwa yang menimbulkan simpati ialah pertama, peristiwa Farisha mengetahui dirinya hanyalah anak angkat atau adik angkat kepada Azrai pun boleh, tak ada masalah. Bukti nyatakan. Kenapa peristiwa ini menimbulkan perasaan simpati? Nyatakan. Yang kedua, tak ada masalah. Awak nak guna benda ni, awak nak jadikan satu macam Atirah tadi pun tak ada masalah. Awak nak pisahkan dua ni menjadi isi yang berbeza pun tak ada masalah. Tapi tak boleh membina kesimpulan kecil sendiri. Seperti yang Nicholas buat tadi kan. Dia katakan kesimpulan kecil, apa tadi? Itu tak boleh. Dia mesti ada peristiwa yang jelas strukturnya. Okey? Jadi hari ni kita dah siapkan 4. Jadi Wenceslao, tahniah, tak ada masalah besar. Masukkan dalam Telegram. Okey, share dengan kawan-kawan. Jadi 4 sahaja hari ni sempat. So kita akan sambung pada hari Jumaat ini. Yang belum lagi share, sila share. Hantar nama awak dekat situ di bawah Nicholas tu. Nicholas yang terakhir nama kat situ. So sambung kat situ. So kita akan sambung. Bersedia dengan slide masing-masing. Benda ni simple. Ada dalam internet. Rujuk dalam internet sahaja. Okay? Supaya tujuannya buat ni untuk pemahaman dan pengukuhan awak. Supaya tak timbul masalah nak jawab soalan SPM dan sebagainya. Okay? Jadi hari ni apa yang perlu awak buat? Apa yang perlu awak buat? Berdasarkan keempat-empat slide ni. Okay. Saya bagi kelonggaran kepada awak. Awak boleh copy and paste, susun dalam satu muka surat. Awak boleh guna Word, awak boleh guna PowerPoint, awak boleh guna Canva, apa saja kemahiran awak. Susun dalam satu file, folder, hantar dalam Google Classroom. Jangan kau ambil empat-empat tu lah awak share dalam awak punya Google Classroom. Saya tak nak. Awak gunakan kemahiran awak. Awak boleh pindahkan dalam Word ke, awak boleh pindahkan dalam Canva ke, awak boleh pindah dalam PowerPoint ke, awak nak yang lebih canggih lagi tu pulang pada awak lah. Tapi dalam satu folder sahaja, dalam satu file bila saya klik, semua empat-empat tu ada. Saya tak nak klik satu keluar ini, klik satu keluar tu. Sebab itu hak milik Nicholas, Hu Ying, Wenceslao dan Atirah. Jadi apa yang perlu buat, awak kena jadikan satu folder awak sendiri supaya file itu cantik. File itu tak hilang. Tahun depan awak nak belajar SPM, file tu ada dalam Google Classroom, hak milik awak sendiri untuk wujudkan. Baik, ada soalan tak setakat ni? Jelas tak apa yang kita belajar hari ni? Ya, Adib? Yang satukan file tak tunggu habis semua soalan ke? Tak, yang hari ni je. Yang hari ni saja. Okey. Kalau kita habis empat file. Yang scrap tu sampai semua dah settle. Yang itu saya akan bagi arahan kemudian. Okay. Yang itu sampai semua dah habis. Baru kita buat dalam buku scrap. Yang ini kita habis satu hari. Kalau ada tiga lah yang awak hantar masuk satu file. Kalau
Mi katakan hari Jumaat ni sempat buat 6 lah file yang awak akan buat dan hantar dahulu. Buku skap tu kemudian sampai arahan yang seterusnya. Okay? Ada soalan lagi? Bagus. Ada lagi soalan? Jika tiada soalan, saya share link kehadiran. Terima kasih atas komitmen, terutama 4 rakan awak. Beri tepukan untuk Hu Ying, Wen Sela, Atira dan Nicholas.